Assalamualaikum, nama saya Nur Amalia binti Muzarin, nombor metrik saya 280917. Saya akan terangkan serba sedikit berkenaan dengan perniagaan kami. Nama perniagaan kami adalah Popcorn House. Kami terdiri daripada 10 orang ahli rakan niaga. Bentuk perniagaan kami adalah perkongsian. Kami punya kegiatan utama perniagaan kami adalah untuk memfokuskan penjualan makanan iaitu popcorn. Kami dapat mengenal pasti bahawa ramai yang menyukai kudapan-kudapan yang manis yang boleh dinikmati pada waktu lapang. Jadi, kami berpendapat untuk memilih popcorn sebagai produk perniagaan kami. Kami yakin ramai yang akan menyukainya. Dengan seramai 10 orang ahli, kami telah memilih seorang daripada kami untuk dilantik sebagai pengerusi perniagaan Popcorn House. Ahli yang bertuah itu adalah Fatin Adriana binti Muhammad. Setiap ahli memegang jawatan masing-masing. Antaranya adalah pengurus urusan, pengurus dan pembantu pentadbiran, pemasaran, operasi dan kewangan. Kami menjual dua jenis perisa popcorn iaitu perisa coklat dan perisa karamel. Kami memulakan perniagaan kami pada awal bulan April 2022. Modal awal perniagaan kami adalah sebanyak RM918. Modal yang kami perolehi adalah hasil daripada pengumpulan ahli perniagaan kami sendiri. Pada awal perniagaan kami cuba untuk menjual 100 paket popcorn sahaja bagi melihat bagaimana penerimaan orang terhadap popcorn kami ini. Kami mengambil stok popcorn daripada ejen popcorn yang terdekat dan kami mendapat dengan harga RM8.50 untuk sepaket popcorn dan kami menjual popcorn tersebut dengan harga RM12 untuk sepaket. Jadi dengan ini kami mendapat keuntungan RM3.50 sepaket popcorn. Memandangkan kami ada 10 orang ahli, jadi kami mengambil 100 paket popcorn untuk dijual. Dan setiap daripada ahli kami memegang 10 stok paket popcorn untuk dijualkan kepada orang ramai. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatin Adriana binti Muhammad, metrik nombor 272194. Di sini saya akan terangkan ringkasan eksekutif berdasarkan rancangan perniagaan kami. Popcorn House Enterprise adalah sebuah syarikat perniagaan berasaskan makanan. Syarikat ini mengambil perkhidmatan tunai semasa penghantaran iaitu COD atau edaran produk jualan di sekitar Universiti Utara Malaysia sahaja. Dalam masa yang sama, pelanggan yang jauh boleh membuat tempahan atas talian kerana perkhidmatan pengukusan produk akan dibuat. Produk ini sebenarnya mempunyai dua perisa. Yang pertama sekali adalah karamel yang mana menjadi ketagihan orang ramai dan permintaannya sangat tinggi. Dan kedua adalah perisa coklat. Kedua-duanya berharga RM12 bagi Semenanjung Malaysia dan RM15 bagi Sabah Sarawak. Jadi produk ini adalah produk makanan yang boleh menjadi ketagihan orang ramai, terutamanya kalangan para remaja kerana ianya senang dan ringan dibawa ke mana-mana sahaja. Tambahan pula ianya mempunyai rasa yang enak dan sedap. Keseluruhan rancangan perniagaan ini disediakan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan penerangan berkenaan perniagaan yang bakal diceburi. Seterusnya, sebagai panduan agar perniagaan berjalan lancar dan sempurna bagi memastikan membawa keuntungan dan terus berkembang maju di samping memenuhi kehendak para pelanggan untuk mudah mendapatkan produk makanan yang ringan, enak, berbaloi dengan harga dan mudah dibawa ke mana-mana. Sebelum memulakan perniagaan ini, setiap rakan kongsi akan menyumbangkan modal yang diperlukan untuk menampung kos pembelian produk dan kos penghantaran. Perniagaan ini sebenarnya beroperasi di dalam Universiti Utara Malaysia dengan cara mempromosikan produk di setiap inasis. Dalam masa yang sama juga, kami mempromosikan produk ini atas talian agar mudah untuk menyebarluaskan perniagaan yang diceburi dan menarik para pelanggan untuk membeli. Perniagaan ini diusahakan oleh 10 orang pekongsi yang diketuai oleh saya sendiri, Fatin Adriana. Seterusnya Muhammad Akmal dan dituruti oleh Nur Syazliana Damia, Hafsah Dwi Yulia, Nur Amalia, Ain Nurhanis, Nur Sofia, Nur Faiza, Nur Bahia dan akhir sekali adalah Muhammad Aizah Haikal. Rancangan perniagaan ini akan memberikan gambaran yang jelas dan potensi perniagaan untuk mengembangkan lagi perniagaan yang bakal dijalankan oleh pemilik dan rakan-rakan kongsi. Seterusnya saya akan
bercakap mengenai cabaran sepanjang perniagaan. Yang pertama sekali adalah kesukaran dalam memasarkan produk. Hal ini kerana bukan mudah untuk memasarkan sesuatu produk yang baru. Oleh itu, para rakan kongsi semestinya memerlukan kesabaran yang tinggi untuk terus mempromosikan produk agar terus terjual. Selain itu, cabaran kesukaran dalam meraih kepercayaan dan keyakinan daripada pelanggan. Yang ketiga adalah masalah proses penghantaran barang, dan juga akhir sekali adalah cabaran menghadapi pesaing yang semakin kreatif. Jadi semua ini terdapat beberapa penyelesaiannya sendiri. Antaranya adalah untuk mengatasi cabaran ini, para rakan kongsi akan sentiasa menampilkan idea-idea baru yang kreatif untuk memenuhi kehendak pelanggan. Bukan itu saja, para pekongsi juga semestinya peka terhadap trend pasaran dan kehendak pelanggan yang sentiasa berubah-ubah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Rancangan pemasaran. Rancangan pemasaran adalah rancangan tindakan yang bertujuan untuk menampilkan atau mempromosikan produk tertentu untuk khalayak umum dan sasaran. Rancangan pemasaran ini dikembangkan untuk membantu syarikat mendapat pijakan dan mencapai kejayaan yang cemerlang. Rancangan ini juga adalah dokumen yang menyusun usaha pemasaran perniagaan dalam jangka masa hadapan. Ini termasuk menganalisis dan menghurai strategi pemasaran, promosi dan kegiatan periklanan yang dirancang. Walaupun rancangan ini amat sukar untuk dilakukan oleh Popcom House Enterprise, namun syarikat berjaya melakukan elemen ini sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Assalamualaikum, nama saya Nur Sofia binti Muhammad Taib. Nombor matrik 286198. Sasaran pasaran. Demografi. Kami memfokuskan pengeluaran dan jualan kepada semua lapisan masyarakat, sama ada tua maupun muda. Ini kerana pengeluaran perisa adalah sesuai bagi semua, mengikut cita rasa masing-masing. Perisa yang sedia ada ialah karamel dan coklat. Nombor 2, geografi. Fokus jualan kami kepada semua warga UUM, pelajar, staf dan yang berkaitan. Kami juga menyediakan perkhidmatan COD iaitu Charge on Delivery bagi memudahkan urusan pembelian. Seterusnya, persaingan. Antara persaingan yang diterima oleh Popcorn House adalah dari perniagaan Garrett Popcorn, Amal Popcorn dan M Popcorn yang semuanya menyediakan makanan yang berunsurkan bertih jagung. Popcorn House terpaksa mencari strategi dalam menghasilkan popcorn yang berkualiti tinggi, tahan lama dan harga yang berpatutan untuk semua khalayak umum. Strategi ini dapat menguatkan syarikat Popcorn House untuk mendapat tempat dalam aktiviti perniagaan serta menjadi pilihan utama pelanggan. Seterusnya, strategi pemasaran. Kami menggunakan 4 jenis strategi pemasaran iaitu produk, harga, perkhidmatan dan saluran. Yang pertama, produk. Kami menawarkan produk dengan pelbagai saiz dan perisa. Terdapat 2 jenis saiz pack popcorn dan kami hanya menjual pack bersaiz kecil kerana ianya mudah dibawa oleh pembeli. Bukan sahaja saiz yang berbeza, malah perniagaan kami juga menawarkan perisa popcorn yang pelbagai iaitu popcorn berperisa karamel dan coklat. Popcorn yang berperisa coklat mempunyai rasa unik. Rasanya kurang manis dan sedikit campuran rasa pahit dari kopi. Yang kedua, harga. Kami menawarkan produk dengan harga yang berpatutan dengan jaminan kualiti rasa popcorn yang premium dan anda tidak akan menyesal mencuba produk kami. Seterusnya, perkhidmatan. Selain produk dan harga, perkhidmatan House Enterprise juga menyediakan perkhidmat penghantaran ke seluruh kawasan UUM, termasuk kampus yang berada di luar UUM dengan caj penghantaran yang bersesuaian. Akhir sekali, saluran. Perniagaan kami menggunakan jenis saluran ejen yang sah. Produk datang terus dari HQ dan produk kami adalah sedia ada. Kami menggunakan website platform bagi memperkenalkan popcorn kami kepada orang ramai. Kami juga menggunakan pendekatan hard sell di dalam website kami. Sebagai contoh, adakah anda bosan? Tak tahu apa nak dibuat pada masa terluang anda? Kini tidak lagi. Dengan adanya popcorn sebagai teman anda, nikmatilah kelazatan yang tidak terhingga dengan salutan coklat dan karamel yang bakal memenuhi keseluruhan mulut anda dengan rasa yang manis dan menyelerakan. Popcorn kami dibuat dengan menggunakan bahan-bahan premium yang akan membuatkan anda berasa seperti di panggung wayang. Apa tunggu lagi? Dapatkan popcorn anda sekarang dengan hubungi kami di WhatsApp 011-1617-1901. Pembeli 10 terawal akan mendapat 5% diskaun.
Seterusnya ialah bahagian rancangan pengurusan dan organisasi Popcorn House Enterprise. Seperti yang semua sedia maklum, rancangan pengurusan merupakan rancangan jangka panjang dan rancangan jangka pendek yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi untuk dicapai tepat pada waktunya. Rancangan pengurusan amat penting bagi sesebuah organisasi dalam memastikan perniagaan yang diuruskan berada dalam keadaan yang baik dan mengikuti rancangan yang telah ditetapkan serta berada di landasan yang benar. Rancangan jangka panjang pengurusan Popcorn House adalah Popcorn House mampu menguruskan perniagaan agar dapat memperluaskan lagi skala perniagaan Popcorn House ke skala yang lebih besar. Manakala rancangan jangka pendek Popcorn House adalah untuk melahirkan para pekerja Popcorn House yang berwibawa, bersinergi serta efektif. Untuk bahagian pentadbiran organisasi, Popcorn House turut mempunyai carta organisasi dalam memastikan semua pekerja mengetahui hierarki dalam organisasi seperti berikut. Bagi jawatan pengarah urusan, Popcorn House Enterprise mempunyai seorang sahaja pengarah urusan iaitu Fatin Adriana binti Muhammad. Tugas pengarah urusan di Popcorn House ialah mengurus, mengawasi dan mengawal perjalanan aktiviti syarikat Popcorn House di samping turut mengurus hal ehwal pekerja dan hal-hal kebajikan syarikat. Selain itu, pengarah urusan turut bertanggungjawab untuk menyelaras keseluruhan operasi untuk mencapai visi dan misi Popcorn House serta memastikan stok sentiasa bersedia dan tidak terputus bekalan. Seterusnya, bagi jawatan pengurus pentadbiran disandang oleh Hafsah Dwi Yulia. Beliau bertanggungjawab untuk membantu pengarah urusan untuk menguruskan hal-hal syarikat Popcorn House serta membantu dalam urusan bank dan pusingan modal dan memastikan kelancaran dan keberkesanan syarikat Popcorn House. Oleh kerana pengurus pentadbiran memainkan peranan penting dalam Popcorn House, jawatan pembantu pentadbiran diwujudkan dalam usaha untuk memastikan perniagaan berjalan dengan lancar dan jawatan ini disandang oleh Nur Faizah binti Taha. Beliau bertanggungjawab dalam membantu pengurus pentadbiran. Beliau turut berfungsi melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat kumpulan sokongan yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi di Popcorn House. Seterusnya, Muhammad Aizat Haikal bin Muhammad Nawi memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Beliau berfungsi untuk merangka program pemasaran yang akan diadakan seperti promosi untuk Popcorn House. Selain itu, beliau turut bertanggungjawab membuat tinjauan terhadap persaingan produk yang dikeluarkan dan mengetengahkan produk baharu seiring dengan cita rasa pelanggan Popcorn House. Bertanggungjawab untuk membantu pengurus pemasaran dalam melaksanakan tugasan. Jawatan ini dikenali sebagai pembantu pemasaran dan jawatan ini dipegang oleh Ain Nurhanis binti A. Zakaria. Beliau turut bertanggungjawab mengenal pasti pasaran sasaran dan menganalisis trend pasaran semasa serta memantau perkembangan aktiviti promosi dan menulis bahan pemasaran laman web Popcorn House. Bagi jawatan pengurus koperasi, jawatan ini dijawat oleh Nur Bahiah binti Basharuddin. Beliau bertanggungjawab dalam merancang seluruh aktiviti operasi dalam organisasi Popcorn House dan meningkatkan kecekapan sistem operasi serta mengubah strategi organisasi, dasar dan amalan organisasi Popcorn House. Nur Shazliana Damia binti Halim menyandang jawatan sebagai pembantu operasi. Beliau bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja dalam membantu melancarkan perjalanan kerja dalam organisasi Popcorn House. Bagi jawatan pengurus kewangan dipegang oleh Muhammad Akmal bin Yahya. Beliau bertanggungjawab untuk membuat perancangan kewangan serta menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat dan mengurus struktur aset Popcorn House. Oleh kerana bahagian kewangan merupakan bahagian sulit serta bahagian yang terpenting dalam sesebuah organisasi, dua jawatan pembantu kewangan diwujudkan untuk membantu pengurus kewangan dan jawatan ini dipegang oleh Nur Sofia binti Muhammad Taib dan Nur Amalia binti Muzarin. Tugas pembantu kewangan ialah membantu pengurus kewangan membuat perancangan kewangan, membantu menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat serta membantu mengurus struktur aset Popcorn House. Okey, untuk rancangan pengeluaran ataupun operasi bagi produk iaitu distribusi produk, bahan-bahan yang digunakan dalam Popcorn House ialah biji berteh, mentega, margarin, garam, perisa karamel dan perisa coklat. Okey, untuk aplikasi produk, dengan api yang perlahan, masukkan minyak ke dalam kuali, cairkan mentega ataupun margarin dan biarkan seketika. Masukkan jagung dan gaul seketika supaya semua jagung sebati dengan mentega. Kemudian cepat-cepat tutup kuali sebab berteh jagung akan masak dengan meletup-letup. Untuk kebaikan produk iaitu kualiti yang tinggi, stok yang pantas, harga yang berpatutan iaitu RM12, reka bentuk yang mudah dibawa ke mana-mana, makanan ringan yang kaya dengan nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, mengurangkan risiko penyakit kronik seperti jantung, obesiti dan diabetes dan banyak lagi.
Okey, dalam proses operasi ini kami akan jelaskan mengenai operasi kami dalam menjalankan perniagaan, pembuatan produk dan bahan mentah yang telah digunakan dalam operasi perniagaan. Proses operasi kami bermula dengan mencampurkan adunan yang telah ditetapkan mengikut produk serta jenisnya secara berperingkat. Seterusnya, kami akan memanaskan bahan tersebut dalam mesin popcorn. Bahan itu akan dibiarkan sehingga ia mengembang dan mengeluarkan bunyi pop. Selepas itu, bahan itu akan diasingkan di bahagian pengasingan bagi mengasingkan jenis perisa. Pembungkusan akan dijalankan pada langkah terakhir untuk dijual di kedai ataupun secara atas talian mengikut kehendak pengguna. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat, berikut merupakan senarai perbelanjaan yang dibelanja untuk penghasilan popcorn diraja. Okey, dalam bahagian ini kami akan jelaskan proses operasi perkhidmatan sehingga pelanggan menerima produk daripada Popcorn House setelah membuat tempahan atas talian. Proses pertama ialah pelanggan membuat pilihan produk atau jenis produk yang diingininya. Kemudian seterusnya adalah proses pembayaran akan dilaksanakan melalui pembayaran atas talian ataupun online. Seterusnya, pihak kami akan memulakan proses pembungkusan dan akan dihantar melalui alamat yang telah diberikan menggunakan perkhidmatan penghantaran, dan akhir sekali pelanggan akan menerima produk di hadapan rumah mereka dalam pada tempoh 2 hingga ke 3 hari. Okey, untuk carta jawatan dan bilangan pekerja di bahagian operasi, iaitu saya sendiri, Nurbahaya binti Basharuddin, memegang jawatan sebagai pengurus operasi, dibantu oleh Nur Syazliana Damia binti Halim, iaitu pembantu operasi. Okey, untuk gaji dan imbuhan bahagian operasi, iaitu jawatan pengurus operasi, gaji RM5,500 ditolak dengan KWSP 12% dan perkesa 2%, jumlah gaji bersih iaitu RM4,738. Okey, bagi pembantu operasi, gaji RM4,900 dan ditolak dengan KWSP 12% dan perkesul 2%, iaitu jumlah bagi gaji bersih RM4,212. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang rancangan kewangan. Okey, pertama, anggaran pendapatan dan perbelanjaan. Okey, anggaran jualan stok pada bulan pertama April ialah sebanyak 30 pack. Manakala anggaran hasil jualan pada bulan pertama ialah sebanyak RM360. Anggaran keuntungan pada bulan pertama iaitu bulan April ialah sebanyak RM105. Okey, anggaran perbelanjaan kami pada bulan pertama adalah sebanyak RM68 iaitu penghantaran pos. Selain itu, saya akan membentangkan mengenai aliran tunai. Jumlah jualan yang kami perolehi selama 3 bulan iaitu bulan April, Mei dan Jun adalah sebanyak RM1,230. Manakala jumlah besar perbelanjaan yang kami keluarkan adalah sebanyak RM918. Lebihan yang kami perolehi setelah menolak jumlah jualan dan jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM312. Nama saya Muhammad Akmal bin Yahya, matrik nombor 286980, dan saya telah memegang jawatan untuk mengurus rancangan kewangan Popcorn House Enterprise. Berdasarkan penyata untung rugi bagi bulan April, Mei dan Jun 2022, hasil jualan bagi Popcorn House telah mencapai sebanyak RM1,230 dengan perbelanjaan sebanyak RM918. Perbelanjaan ini termasuk dengan perbelanjaan tetap iaitu inventory sebanyak RM850 dan perbelanjaan operasi itu sebanyak RM68. Hasil keuntungan bersih yang Popcorn House telah mencapai adalah sebanyak RM312. Berdasarkan penyataan ini, jumlah wang yang diperlukan sepanjang ketiga-tiga bulan ini adalah hanya sebanyak RM918. Di jadual pembiayaan projek tersebut, terdapat dua perkara yang Popcorn House yang perlu disara, iaitu kos inventory dan perbelanjaan operasi. Kos inventory yang sebanyak RM850 disumbang oleh usahawan kami sendiri tanpa memerlukan pinjaman daripada bank. Dan perkara tersebut juga sama dengan perbelanjaan koperasi kami iaitu kos pos sebanyak RM68. Oleh itu, pembiayaan bagi projek kami adalah sebanyak RM918 sahaja yang ditanggung sepenuh oleh usahawan kami sendiri. Seterusnya
Seterusnya ialah bahagian kanvas modal perniagaan dan terdapat beberapa komponen seperti key partners and pembekal stok. Key partner terdiri daripada rakan kongsi seramai 10 orang yang menyumbangkan modal untuk menjalankan perniagaan dan pembekal stok yang membekalkan stok Popcorn House kepada perniagaan kami. Seterusnya ialah key activity seperti pemasaran dan jualan. Untuk bahagian pemasaran, kami melakukan soft sale, hard sale dan promosi untuk menarik perhatian pelanggan. Jualan pula kami menjual di media sosial seperti Instagram dan Facebook serta jualan secara langsung kepada para pelanggan seperti pelajar UUM. Seterusnya ialah key resource seperti sumber manusia dan stok. Sumber manusia terdiri daripada ahli Popcorn House yang menyumbangkan tenaga dan idea dalam melaksanakan perniagaan dan stok sebagai bahan jualan untuk syarikat Popcorn House. Seterusnya ialah value proposition. Popcorn House menjual produk yang lazat dan rangup dengan rasa coklat dan karamel yang padu. Saiz produk yang ditawarkan juga sederhana dan memudahkan pelanggan untuk membawanya serta bungkusan juga kedap udara dan dijamin tidak akan lemau. Bagi customer relationship, pihak Popcorn House menggunakan dua cara untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, iaitu secara dalam talian dan luar talian. Dalam talian menggunakan media sosial untuk memberikan maklumat terkini berkaitan Popcorn House dan luar talian dengan jualan langsung kepada pelanggan pelajar UUM. Seterusnya ialah customer segment. Popcorn House menyasarkan kepada penggemar popcorn dan penggemar perisa coklat dan karamel. Selain itu, untuk kos struktur Popcorn House hanya menanggung kos penghantaran stok kepada dua ahli Popcorn House yang tinggal di Sabah dan Johor. Akhir sekali, revenue stream seperti hasil jualan. Popcorn House menjual dengan harga RM12 sebungkus dan mendapat keuntungan sebanyak RM3.50 untuk sebungkus.